Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk dialog antara agama Malaysia. Nama saya ialah Siti Namusyidah binti Muhammad Ghazali, nombor matrik 050620. Saya akan mulakan dengan apa itu definisi dialog antara agama. Dialog antara agama adalah interaksi antara dua atau lebih agama untuk mewujudkan persefahaman dan hubungan yang harmoni. Kaedah dialog ini terbahagi kepada dua kaedah, iaitu formal dan tidak formal. Kaedah formal adalah melibatkan penganut yang berbeza dalam membincangkan masalah melalui rancangan tertentu. Manakala dialog tidak formal merujuk pada interaksi harian antara penganut agama, seperti pertukaran perniagaan, ziarah rumah terbuka, gotong royong dan sebagainya. Di negara Malaysia, agama dan identiti etnik saling berkaitan. Majoriti kaum yang tinggal di Malaysia adalah kaum Melayu yang beragama Islam. Diikuti pula kaum Cina yang beragama Buddha serta kaum India yang beragama Hindu dan lain-lain agama lagi. Apabila wujud banyaknya pelbagai bangsa, ia akan menjadi satu cabaran dalam usaha mewujudkan perpaduan kaum dan agama. Seterusnya saya akan pergi kepada konsep dialog antara agama. Perbahasan mengenai dialog antara agama ni adalah sebahagian daripada disiplin ilmu yang dibahaskan dalam bidang kajian perbandingan agama. Saya akan bahaskan apa itu dialog. Dialog dalam bahasa Melayu bermaksud percakapan, perbualan dalam lakonan, cerita atau apa sahaja bentuk pertuturan serta pertukaran pendapat, perbincangan perundingan antara dua pihak atau lebih mengenai sesuatu isu secara terbuka. Dalam bahasa Inggeris pula, dialog berasal dari perkataan Greek dialektik yang bermaksud discourse atau wacana. Jika dirujuk kepada etimologi Greek, istilah dialog ni berasal dari dua gabungan perkataan. Pertama, ia bermaksud through, iaitu maknanya menembusi atau melalui. Kemudian perkataan kedua logos yang bermaksud perkataan. Tetapi ia turut membawa pelbagai definisi seperti yang berhubung kait dengan prinsip dan pandangan mengenai sesuatu perkara. Dalam bahasa Arab pula, dialog disebut al-hiwar, merujuk kepada etimologinya yang berasal daripada ha, waw, ra dalam kitabnya Lisan al-Arab, iaitu mendefinisikan al-hiwar di mana dialog sebagai al-rujuk yang bermaksud kembali rujuk atau dirujuk semula. Idealism dialog iaitu bernama Azizan Baharudin turut menekankan dialog adalah suatu bicara dengan pihak yang berfikiran berbeza daripada kita dengan tujuan utamanya belajar cara berfikir yang berlainan dan baru. Seterusnya saya akan menerangkan sejarah perkembangan dialog antara agama di Malaysia. Jika diperhati dalam konteks sejarahnya, kelihatan aktiviti dialog antara agama adalah dimulakan oleh pertubuhan bukan kerajaan. Pertubuhan dialog di Malaysia dapat dikesan seawal tahun 1956, iaitu apabila Persatuan Hidup Murni, iaitu Pure Life Society, mengadakan penubuhan Majlis Kerjasama Antara Agama Sedunia, The World Council for Interfaith Cooperation, berpusat di Malaysia yang bekerjasama untuk tugas-tugas amal dan memikul tanggungjawab seperti Persatuan Hidup Murni. Majlis pembukaannya pula dirasmikan oleh Ketua Istiadat dan Penyimpan Maharaja Raja iaitu Tuan Haji Mustafa Al-Bakri. Pada zaman 70-an dan 80-an, kebanyakan masyarakat Melayu di Malaysia mula kembali menyelami dan menghayati serta mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar, iaitu dengan penekanan kepada Islam adalah cara hidup.
Di situlah bermulanya nilai-nilai Islam yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Badan-badan bukan kerajaan mestilah memainkan peranan penting dalam menggerakkan arus kebangkitan Islam di Malaysia seperti Angkatan Belia Islam Malaysia iaitu ABIM dan Jamaah Tabligh. Walau bagaimanapun, dialog antara agama ketika era kebangkitan Islam di Malaysia masih tidak begitu popular. Ini kerana tumpuan para penyokong kebangkitan Islam yang rata-rata terdiri dari kalangan mahasiswa universiti lebih menumpukan daripada kalangan masyarakat Melayu. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada tajuk realiti dialog antara agama di Malaysia. Okey, secara lazimnya lah proses dialog ini akan melibatkan perbincangan antara dua atau lebih pihak yang merangkumi elemen pertemuan, komunikasi, persetujuan, persefahaman, hubungan dan pemahaman kolektif. Okey, dalam Malaysia ni ada 3 jenis bentuk dialog agama yang berkembang dan masyhur. Bentuk yang pertama iaitu dialog dalam kehidupan. Kebiasaannya dialog ini berlaku apabila anggota masyarakat yang berbeza-beza terpaksa berusaha untuk hidup bersama di luar batasan kelompok sendiri tanpa dibatasi oleh ruang lingkup agama. Di mana terjadinya dalam masyarakat Baba dan Nyonya di Melaka, iaitu etnik bukan Melayu telah mengalami proses asimilasi yang cukup tinggi dengan masyarakat Melayu sehingga dilihat telah meleburkan budaya etnik mereka yang asal. Dan sememangnya bentuk dialog yang pertama ini sering berlaku dalam kehidupan masyarakat Malaysia, walaupun kadang-kadang bersifat superficial dan ditajuk khusus dalam bentuk iklan media massa bagi memberi tunjuk ajar kepada anggota masyarakat. Okey, bentuk dialog yang kedua iaitu dialog melalui tanggungjawab bersama. Ia dapat direalisasikan apabila setiap penganut agama yang berbeza pendapat merancang dan melaksanakan tindakan yang menguntungkan semua pihak. Kebiasaannya, dialog bentuk ini dilakukan oleh non-governmental organisation NGO Islam dan bukan Islam yang bersatu memperjuangkan isu-isu membabitkan kemanusiaan sejagat seperti isu alam sekitar, kepenggunaan, kemiskinan, pendidikan dan AIDS, kebebasan demokrasi dan globalisasi. Okey, dan yang terakhir iaitu bentuk dialog yang ketiga iaitu dialog melalui intelektual. Bentuk ini terjadi sama ada dalam bentuk bilateral iaitu melibatkan dua agama seperti dialog Islam Kristian ataupun trilateral membabitkan agama Abrahami seperti agama Islam Kristian Yahudi. Ataupun dalam bentuk multilateral membabitkan agama Abrahami dan budaya. Okey, ternyata dialog bentuk multilateral ini didapati lebih efektif kerana perbincangan lebih berfokus dan lebih terkawal. Sekian itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Wan Fatimah Al-Zahra binti Wan Uthman, nombor matrik 051040. Okey, saya akan teruskan dengan perspektif Islam pelaksanaan dialog antara agama oleh Rasulullah SAW. Okey, pertamanya, konsep dialog dalam agama menurut perspektif Islam adalah merujuk kepada dakwah, terutamanya apabila berlaku interaksi dengan penganut agama yang lain. Okey, dialog dan dakwah ini telah dibincangkan secara meluas oleh para ilmuwan Islam melalui Al-Quran dan juga hadis. Okey. Hal ini selaras dengan tujuan dialog itu sendiri, iaitu untuk menyampaikan Islam kepada umat yang lain. Sehubungan dengan itu, Al-Qasim telah membahagikan bentuk dialog kepada dua. Yang pertama adalah dialog yang disyariatkan dan merujuk kepada dakwah, iaitu yang bertujuan mengajak kepada ajaran Islam, menerangkan kebatilan dan penyelewengan ajaran penganut agama lain, bertujuan menolak keraguan penganut agama lain terhadap Islam, bertujuan meneguhkan pendirian orang mukmin dan bertujuan menunjukkan kebaikan dan kepentingan syariat Islam. Okey, adapun bentuk yang kedua adalah dialog yang tidak disyariatkan, iaitu yang bertujuan mentaati dan mencintai penganut agama lain atas dasar pegangan. Yang kedua bertujuan merapatkan agama
Dan yang ketiga, membenarkan amalan dakwah mereka ke atas orang lain. Okey. Dari sudut pandangan Al-Qasim ini, dalam erti kata lain, mengklasifikasikan dialog yang disyariatkan kepada dakwah yang berobjektifkan mengajak kepada Islam semata-mata. Seterusnya, saya pergi kepada perkaitan dialog antara agama di Malaysia dengan dialog peradaban dan pertembungan peradaban. Okey. Dialog antara agama di Malaysia ini adalah mekanisme ataupun satu alat yang berkesan dalam mewujudkan perpaduan kaum dan agama di Malaysia. Walaupun negara kita mempunyai berbagai kaum, bangsa dan agama. Okey. Dialog dalam agama yang dipupuk oleh masyarakat sangat memberi impak yang besar dalam kesatuan membina sesebuah negara yang merdeka, aman, harmoni dan bersatu padu antara satu sama lain. Okey. Apa yang dilihat daripada dialog antara agama di Malaysia dengan dialog peradaban adalah mempunyai matlamat yang sama. Dalam konteks dialog peradaban, matlamatnya adalah untuk mencapai kata sepakat ataupun penerimaan secara terbuka oleh semua pihak atau sekurang-kurangnya merapatkan jurang perselisihan, mengendurkan ketegangan yang wujud. Okey. Hal ini bertepatan dengan matlamat dialog antara agama di Malaysia yang mana kita ingin mencapai perpaduan antara kaum dan agama. Okey. Dialog dalam agama ini juga berselisih pendapat ataupun berselisih dengan pertembungan peradaban yang mana pertembungan peradaban ini membawa kepada perselisihan pendapat, kepentingan satu pihak serta berasaskan kepada nilai permusuhan yang dicetuskan oleh konflik. Okay, sebagai kesimpulannya, ingin saya katakan adalah dialog antara agama ini sangat penting untuk mewujudkan suatu masyarakat ataupun agama ataupun individu yang menjaga keharmonian antara satu sama lain. Hal ini kerana apabila ada interaksi walaupun daripada pihak yang berbeza, iaitu daripada pelbagai agama, namun mereka mempunyai pendapat yang mencapai keharmonian dan kesatuan sementara menghormati pendapat-pendapat yang lain. Hal inilah yang dikatakan sebagai etika dalam dialog.